خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul secara online bagi membahaskan dan membicarakan matan Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kita akan masuk malam ni bab puasa, ataupun kitab puasa, meraihkan kerana meraihkan fiqh musim, ataupun ulama panggil fiqhul mausim lah, yang mana Ramadan tak lama lagi dah, lebih kurang sebulan saja lagi tinggal. Jadi dalam persediaan kita untuk menuju Ramadan tu, antara perkara yang kita boleh buat adalah kita ulang kaji balik perbahasan puasa. Okey, perbahasan puasa. Dan yang kita nak bicarakan dekat sini hadis-hadis berkaitan puasa lah, dan juga hukum hakam berkaitan puasa dalam kelas Abi Syuja', insya-Allah kelas Abi Syuja'. So lepas kita habis bab puasa, kita patah balik dekat tempat mana kita berhenti. Kalau Umdatul Ahkam kita berhenti pada tentang saf, bab as-sufuf kan. Lepas kita habis bab puasa lah. So kita mulakan. Tafadhal, boleh baca. Ada siapa-siapa nak baca? Tak ada Ada tak? Tak ada. Okey, boleh. Ustaz Azim. Ustaz Azim nak baca, kita tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. كذا. Okey, boleh, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. Sambung lagi. Okey, ahsan. Kita ambil satu hadis insya-Allah. Ahsan, jazakallah khairul jazak. So hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau menyebutkan yang Nabi SAW bersabda, la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmain. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan kamu berpuasa satu hari ataupun 2 hari sebelumnya. Okey, 1 hari ataupun 2 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu sawman falyasum, melainkan seorang lelaki yang dah biasa untuk dia melakukan suatu puasa tu, maka puasalah dia pada waktu tersebut. Maka bolehlah untuk dia puasa pada waktu tersebut. Itu terjemahan secara ringkas lah. Terjemahan macam harfiah. Terjemahan harfiah. Jadi hadis ni sebenarnya nak bincang dekat kita waktu yang diharamkan puasa. Okey, tapi sebelum mana masuk huraikan hadis ni, seeloknya ana bagi mukadimah umum tentang puasa lah. Okey, mukadimah umum tentang puasa.
Jadi puasa ni dari sudut bahasa dia adalah mutlaqul imsak. Maksudnya apa sahaja bentuk kita menahan diri, okey, apa sahaja bentuk menahan diri itu dipanggil puasa. Sama ada menahan diri daripada bercakap, macam dalam Al-Quran tentang kisah Maryam dan alaihissalam. Maryam alaihissalam bernazar kan untuk tidak berkata-kata. Inni nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar untuk saum. Saum maksudnya tak berkata-kata. Kan falan ukallimal yawma insiya, saya tak akan cakap dengan mana-mana manusia lagi hari ini. Maka situ saum datang dengan maksud menahan diri daripada berkata-kata. Dalam syair Arab juga masyhur yang biasa ulama fiqh kita sebut bila nak bincang bab puasa ni, syair daripada Nabirah kan, dia kata khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Khailun siyam, ada kuda-kuda yang siam. Datang kita nak terjemah kuda-kuda yang puasa, betul tak? Kan? Maksud kuda-kuda siam ni maksudnya kuda-kuda yang dia tahan diri dia daripada dia bergerak lah. Dia tengah tak sabar nak join perang tapi dia masih menahan diri. Tu maksud dia. Sebab dia tengah cerita tentang situasi dalam perang sekarang ni, Nabirah ni. So khailun siam maksudnya kuda yang tengah menahan diri daripada sertai medan perang. Macam tu pernah tengok tak, kuda dia excited, dia nak masuk, dia nak lumba masuk kat dalam medan perang tu kan. Itu khailun siam. Wa khailun ghairu sa'imatin. Ada kuda yang dah tak tahan dah, dia terus meluru ke medan perang. Dengan tuan dia lah, dengan tuan kuda dia tu, dia terus meluru ke medan perang. Okay, tahtal ajaj, di bawah pasir peperangan. Maksudnya bila kuda tu dia bergerak, adalah debu-debu pasir berterbangan, betul tak? Tahtal ajaj wa ukhra ta'luqul lujuma. Kuda-kuda lain tadi yang masih lagi tak bergerak tu, diorang ni dah tak sabar nak pergi medan perang, maka diorang dah gigit-gigit dah lijam. Lijam ni kita panggil apa? Yang apa lijam dalam bahasa Melayu? Yang kita letak dekat mulut kuda tu untuk kita mengawal pergerakan dia. Siapa tahu? Lijam terjemahan dia. Tali kekang. Tali kekang, sentum. Tali kekang kan. So wa ukhra ta'luqul lujuma maksudnya ada kuda-kuda lain tu dia dah mula gigit-gigit tali kekang dia dah. Mengunyah-ngunyah tali kekang dia. Apa maksud dia mula mengunyah? Maksudnya dia dah tak sabar untuk sertai medan perang. Syahid dia, maksudnya poin yang kita nak ambil daripada syair ni adalah Nabirah sifatkan kuda tu sebagai siam. Khailun siam. So maksudnya kuda yang menahan diri. Dari situ ulama kata saum ataupun siam dari sudut bahasa ni dia adalah menahan diri dalam apa-apa bentuk sahaja. Okay? Mutlaqul imsak. Kita menahan diri dengan apa-apa bentuk sahaja. Okay? Daripada bercakap, daripada bergerak, itu semua dikira sebagai saum ataupun siam lughatan. Adapun syar'an, dia ada banyak definisi. Definisi yang paling mudah adalah imsakum makhsus an amrin makhsus biniyati makhsusah. Menahan diri yang tertentu dengan niat yang tertentu. Okay, boleh tambah juga bikaifiyatil makhsusah, dengan kaifiat yang tertentu. Okay, menahan diri dengan cara yang tertentu, dengan niat yang tertentu, dengan kaifiat yang tertentu. Itu antara definisi yang biasa ulama fiqh sebutlah. Tertentu tu maksudnya menahan diri daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Okay, dengan niat yang tertentu, dengan niat yang kita akan belajar dalam bab puasa ni lah. Ada niat yang khusus untuk puasa, bukan menahan diri tanpa niat, ataupun bukan dengan sekal hati dia nak niat apa-apa, tapi dia ada niat yang khusus dan tertentu dengan kaifiat yang tertentu. Dan juga daripada amrin makhsus, perkara tertentu, iaitu perkara yang membatalkan puasa lah, mufattirat. Okay, muftirat ataupun mufattirat kan, as-saum. Itu dari sudut istilah. Dan puasa ni antara rukun Islam yang kita semua tahu, minal ma'lum minad din bil darurah, yang mana diketahui kewajipannya secara darurat dalam agama. Maksudnya tak ada siapa boleh ingkar. Tak diberikan keuzuran untuk mengingkari kewajipan puasa ni sesiapa pun. Kecuali orang yang baru masuk Islam,
ataupun dia memang membesar di kawasan yang tak ada ulama. Sebab tu ulama kata kewajipan puasa ni tak boleh diingkari dan dipersoalkan oleh sesiapa pun. Kalau dia persoal atau ingkar, keluar daripada Islam. Melainkan orang yang baru masuk Islam, baru masuk hadis ahdin bi Islam, mungkin dia tak pernah tahu pasal puasa pun, ataupun man nasya'a bi badiyatin ba'idatin alil ulama. Siapa yang hidup di kawasan yang jauh dengan ataupun jauh daripada para ulama. Mereka dua ni je dia diberi keuzuran. Okey. Selain daripada mereka berdua, tak ada siapa yang dia boleh ingkar kewajipan puasa. Kalau dia ingkar, akan keluarkan dia daripada Islam. Dengan ijma' para ulama sebab dia antara rukun Islam. Mana-mana rukun Islam, kalau kita ingkar dia, kita jahat. Jahat tu maksudnya kita ingkar. Kita ingkar kewajipan dia, kita ingkar pensyariatan dia, dia perbuatan yang kufur lah dan boleh menyebabkan orang tu keluar daripada Islam. Antaranya hadis yang masyhur Nabi SAW sebut bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan. Islam tu dibina di atas 5 perkara dan antaranya adalah shaumi Ramadan. Okay, puasa Ramadan. So dia antara rukun Islam lah. So yang ni mukadimah tentang puasa. Okay, mukadimah tentang puasa. Dan bulan puasa ni fadilat dia terlalu banyak. Cuma kita bincang hadis hukum. So mungkin tak banyak fadilat lah. Kan? Kalau antum nak fadilat yang banyak, antum mungkin boleh baca kitab-kitab yang kumpul khusus tentang fadilat ataupun targhib wa tarhib kan. Contohnya kitab Imam Ibnul Munzir. Ada targhib wa tarhib oleh Imam Ibnul Munzir. Kita ada Fadailul A'mal. Okay, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dan sebagainya. So itu kitab-kitab yang kumpulkan hadis-hadis tentang fadilat, kelebihan puasa, okay, yang kita boleh baca lah. Adapun Umdatul Ahkam ni, nama dia pun Umdatul Ahkam, maka dia akan tertumpu kepada hukum hakam. Okay. So kita masuk pada apa nama dia hadis pertama ni. Jadi Nabi SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan. Asalnya la tataqaddamu. Dia fi'il mudhari', tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Kan? So asalnya dia tatafa'alu, la tatafa'alu, la tataqaddamu. Okey. Cuma ta tu dihazafkan. Sebab biasa dalam kalam Arab, ta pada wazan tafa'ala ni, kalau mudhari' dia, yang pertama tu dihazafkan supaya mudah disebut. Supaya mudah disebut. Macam dalam Al-Quran ada fa'anzartukum naran talazza. Asalnya tatalazza. Kan, api yang bergelojak. Saya bagi peringatan kepada kamu tentang api yang bergelojak. Asalnya tatalazza. Okey, tapi ta tu dihazafkan. Dan anda pernah sebut sebelum ni, dalam kelas sebelum ni, ada bait Imam Ibnu Malik sebut Al-Alfiyah ada wa ma tudi qad yuktasar fihi alatta. Apa yang tak qad ini tudi qad yuktasar fihi alatta. Kita berpada dengan satu ta sahaja. Contohnya tabayyunul ibar. Asalnya tatabayyanu al-ibar. Okey. So asalnya tataqaddamu, tapi dihazafkan jadi taqaddamu. Dalam sini an-nahyah, maksudnya jangan. Kamu jangan mendahului Ramadan. Dan bila kata nahiyah, maksudnya hukum yang kita dapat tu haram atau makruh lah. Dan asalnya hukum pada an-nahi ini tahrim. Jadi hukum ni haram. Haram kita puasa ataupun haram kita mendahului Ramadan dengan kita puasa sehari ataupun 2 hari sebelumnya. Kan, kita puasa sehari ataupun 2 hari sebelumnya. Dan sebenarnya hadis ni dia menyebutkan larangan yang dah ada dalam hadis lain. Dia hanya memperincikan larangan saja. Ada hadis lain yang masyhur yang mana ana rasa antum pun biasa dengar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Bila Sya'ban dah separuh, dah masuk separuh Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Separuh tu maksudnya hari ke-16 dan seterusnya. Hari ke-16 dan seterusnya. Hadis tu riwayat Imam At-Tirmizi.
dalam kebanyakan nuskah Imam Tirmizi, jamaknya Imam Tirmizi hukumkan hadis tu hasan sahih. Okey, hadis hasan sahih. Dan hadis tu juga dinilai sahih oleh beberapa, antaranya Imam Ibn Hibban, antaranya oleh Imam At-Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar. Okey. Sebab kita ada kaedah di kalangan para ulama, hadis tu kalau ada dalam kitab Imam Tahawi biasanya dia hasan atau sahih. Syarah Ma'anil Athar atau Mushkil Athar. Sebab dua kitab tu Imam Tahawi nak kumpul dua hadis yang zahirnya ta'arud. Bila dua hadis yang zahirnya ta'arud, maka dia disyaratkan kena dua-duanya pada tahap makbul, hasan atau sahih. Sebab kalau satu sahih, satu dhaif, dia tak jadi ta'arud lah. Tarjih je lah yang sahih. Kan? Jadi Imam Tahawi bila ada hadis dalam Syarah Ma'anil Athar atau Mushkil Athar, hadis tu ala adna darajah, paling kurang lah, ala aqalli taqdir dia mesti hasan. Paling kurang hadis tu mesti hasan, okey? Di sisi Imam Tahawi. So Imam Tahawi, Imam Ibn Hibban, kalau nak tak silap Imam Ibn Huzaimah pun hasan atau sahihkan dia. Hadis apa ni? Hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Bila Sya'ban dah separuh jangan puasa. Okey? Cuma hadis tu ada ulama yang melihatnya dhaif lah, antaranya Al-Imam Ahmad. Sebab tu mazhab Hambali dia tak beramal dengan hadis tu. Bagi dia tak ada masalah kalau nak puasa lepas separuh Sya'ban. Sebab Imam Ahmad menilai hadis tu dhaif ataupun munkar. Dan Imam Ibn Rajab juga sebut, okay, dalam Lataiful Ma'arif, selain Imam Ahmad ada beberapa lagi ulama hadis yang hebat-hebat, Abdul Rahman bin Mahdi dan sebagainya, yang lihat hadis tu pun dhaif. Ala kulli hal, tak apa. Kita berpada dengan mazhab Syafi'i lah. Kita nak cerita mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i melihat hadis tu hasan ataupun sahih. So mazhab Syafi'i pakai. Bila mazhab Syafi'i pakai hadis tu, mula hari ke-16, 16, 17, 18, 19, 20 sampailah penghujung Sya'ban, termasuklah hari terakhir ataupun hari kedua terakhir macam hadis ni sebut kan. Semua tu waktu yang diharamkan puasa. Okey, haramkan puasa kecuali untuk dua orang je. Okey, untuk dua orang je ataupun dua jenis je orang yang boleh puasa pada waktu tersebut. Siapa dia? Pertama, Nabi SAW dah isyaratkan salah seorang daripada dua jenis yang boleh puasa pada waktu tersebut ni. Illa rajulan kana yasum. Bila kana yasum, kana bila dijumpa fi'il mudhari', biasanya dalalah dia apa? Al-istimrar. Kana yasum maksudnya biasa dia berpuasa. Dia ada adah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia akan cakap waktu lepas separuh Sya'ban haram puasa, melainkan untuk orang yang ada adat. Dan kalau kita tanya ulama mazhab Syafi'i, mana dalil yang kata melainkan orang yang ada adat ni? Mazhab Syafi'i kata dalil dia kana yasum. Sebab bila kata kana yasum, kana jumpa fa'il mudhari', maksudnya benda tu berulang. Melainkan seorang lelaki yang kana yasum, biasa berpuasa. Kalau dalam bahasa Inggeris kita terjemah macam mana? Used to. Used to maksudnya biasa, dia dah biasa. Biasa berpuasa kan. So bila kata dah biasa, dia dah ada adat. Adat dia apa? Adat dia macam-macam kan. Mungkin ada orang adat dia puasa hari Isnin. Okay, puasa sunat Isnin. Ada orang yang ataupun ada orang adat dia puasa contohnya 3 hari terakhir setiap bulan dipanggil hari-hari hitam. Ayyamus sud. Kita ada ayyamul bid dan kita ada ayyamus sud. Ayyamus sud 3 hari terakhir dalam mazhab Syafi'i ada. Ayyamus sud 3 hari setiap bulan. So ataupun dia puasa macam puasa Nabi Daud alaihi salam. Ada hari dia puasa, hari dia tak puasa. Hari dia puasa sepanjang tahun, dia punya adat dia macam tu. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, kemudian tak puasa. Okay? Ataupun dia orang yang kita panggil Sa'imud Dahar. Dia puasa sepanjang tahun. Okay? Itu adat dia lah. Dia puasa sepanjang tahun. Sa'im Ad-Dahr. Itu adat dia juga. Antara ulama yang masyhur dia Sa'imud Dahar ni siapa? Antaranya Al-Imam Al-Wali As-Salih Al-Mujtahid Imam Nawawi rahimahullah. Okay, Imam Nawawi Sa'imud Dahar. Imam Nawawi ni antara orang yang dia puasa setiap hari.
Dan hukum puasa setiap hari dalam mazhab kita ni asal dia tak boleh. Makruh ataupun kalau boleh membawa sampai kita tak laksanakan hak orang lain ke atas kita, hak family, hak isteri, hak anak sebagainya, boleh jadi haram. Tapi kalau tak ganggu orang lain, tak ada hak orang lain yang terabai dan kita memang mampu, okey, hukum puasa setiap hari ni harus. Waktu Imam Nawawi puasa setiap hari yang berdahar. So itu adat. Kalau ada adat, dia boleh puasa lepas baru Syaban. Selain daripada tu, orang yang ada sabab. Sabab ni contoh qada. Nak qada puasa wajib. Nak qada puasa sunat. Ada nazar yang dia buat. Okey, dia boleh buat time lepas separuh Syaban. Itu secara mujmal lah. Okey, perinciannya mungkin anda sebut dekat kelas fiqh, kat kelas Habis Syuja insya-Allah. So itu faedah yang kita dapat daripada hadis ni. Okey, dan juga hadis yang tadi, hadis idzan tasafa sya'ban fala tasumu, okey, fala tasumu. Okeylah, itu secara am. Okey, sambung hadis seterusnya, hadis 175. Okay. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Nah. Ya, ahsan. Jazakallah khair jazak. وإياكم. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumu, apabila kamu melihatnya, maka puasalah. Apabila kamu melihatnya juga, maka maksudnya maka iftarlah, maksudnya jangan puasalah. Iftarlah maksudnya rayalah, okey, rayalah. Fa in ghumma alaikum, kalau dihalang untuk kamu nampak anak bulan ni kerana ada awan mendung. Okey, al-ghaim, awan mendung, awan yang kelabu atau gelap ni ghaim. Kalau kena blok anak bulan tu dengan ghaim, okey, awan mendung, awan yang gelap-gelap ni, faqdurulah, kamu kadarkanlahnya. Okay, kamu kadarlahnya. Itu apa nak buat tadi tu? Itu nak buat terjemahan harfiah. Okey, terjemahan harfiah. Memang kalau kita tengok terjemahan harfiah, kita tak faham apalah, betul tak? Kan? Melainkan orang bila dia buat terjemahan harfiah tu, dia ada buat nota kaki ke dihurai, baru kita faham kan. Tapi kalau terjemahan harfiah sahaja, kita macam apa ni kan, tak faham. So Nabi SAW kata idza ra'aitumuh. Ra'aitumuh sini merujuk kepada hilal. Bila kamu nampak anak bulan. Okey, bila kamu nampak anak bulan Ramadan maksudnya, maka puasalah. Dekat sini ada beberapa perbahasan. Pertama, dhamir ha ni, kata para ulama, dia tak ada tempat kembali. Tak ada marji' dhamir dia. Dan dalam bahasa Arab, asalnya setiap dhamir ni kena ada marji' dalam tempat dia kembali. Kita akan cakap dhamir tu ya'udu ala kan. Dia akan kembali rujuk kepada apa kan. Tapi kalau perkara tu jelas sangat ataupun konteks marji' dhamir kan. Boleh. Okey, boleh. Kalau dah jelas sangat. Kalau apabila kamu nampak hilal tersebut kan. Nampak dekat sini kita panggil ru'yah lah. Okey, ru'yah ni dalam bahasa Arab sebenarnya ru'yah ada dua maksud. Satu dia panggil ar-ru'yah al-basariyah, satu dia panggil ar-ru'yah al-ilmiyah. Ru'yah basariyah maksudnya dia tengok dengan biji mata dia lah. Okey. Ru'yah ilmiah ni maksudnya, kalau kita orang Melayu, kita terjemah saya berpandangan ataupun saya melihat. Contohnya kita cakap dalam bahasa Melayu apa? Kita cakap saya melihat bahawa urusan ni mesti diserahkan kepada pengetua sekarang. Contoh. Saya melihat. Dia bukan lihat apa-apa, betul tak? Dia bukan lihat apa-apa. Saya berpandangan. Dia pandang apa? Dia tak ada pandang apa. Kan? Saya melihat, dia tak ada pandang apa, dia tak ada melihat apa. Itu ru'yah
ilmiah, kan? Tapi kalau saya melihat kamu sekarang, saya melihat kucing sedang lompat, itu ru'yah basariyah. Okey. Jadi dalam hadis ni bila Nabi SAW sebut idza ra'aitumuh, ru'yah apa kat sini? Jumhur daripada empat-empat mazhab, hatta sebagai ulama hikayatkan ijma', ru'yah sini ru'yah basariyah. Ru'yah basariyah. Maksudnya mesti kena tengok anak bulan dengan mata, bukan dengan ilmu. Sebab kalau kita cakap ru'yah sini ilmiah, okey, implikasi dia adalah orang kalau guna hisab, ilmu hisab atau falak, okey, dia tahu pergerakan bulan dengan matahari ni, diguna ilmu tu lah untuk tahu pergerakan bulan dengan matahari, itu pun dia ambil kira lah untuk tahu Ramadan dah masuk ke belum. Mungkin dengan hisab dan falak dia boleh buat kalender, dia tahu bila Ramadan akan masuk. Asalnya, hukum asal dia tak boleh pakai. Okay, di kalangan ulama ada perbahasan panjang lah. Kalau kita nak simpulkan, ulama yang terdahulu, terutamanya sebelum zaman kemajuan teknologi, mereka memang tak terimalah hisab untuk isbatkan Ramadan secara umum. Isbatkan Ramadan secara umum tu maksudnya untuk wajibkan semua orang puasa. Boleh tak kita berpandukan kiraan beberapa orang pakar dalam ilmu hisab dan falak contohnya? Yang masyhur di kalangan ulama daripada empat mazhab, jumhur lah, tak boleh. Kalau boleh pun dia ada perincian. Macam dalam mazhab Syafi'i ada perincian. Okay, Imam Ramli bagi untuk isbat khusus, maksudnya bagi orang yang buat kiraan tu sendiri, sah untuk dia puasa Ramadan, boleh. Dan boleh ditaklid oleh orang yang yakin dengan dia. Ala kulli hal, tak apa, itu ana perincikan dekat yang antum perlu faham dekat sini adalah mak disyaratkan, tak disyaratkan. Bahkan tersekat suara sekarang jelas tak? Testing 1 2 3 1 2 3 ke anda kena tukar internet? Oh, lagging. Okay, anda try tukar internet, anda masuk kemudian antum bagi tahu. So berbalik kepada tadi, ru'yah tu basariyah lah. Ru'yah basariyah maksudnya mesti kena tengok dengan mata, kan? Bahkan muktamad sebahagian imam dalam mazhab kita macam Imam Ibn Hajar, kalau diguna alat pun tak boleh. Okay, walaupun sebahagian ashabul hawashi tak setuju. Sebab yang penting tu kita nak tengok. Dan syarak memang nak benda tu. Syarak nak orang buat apa yang dipanggil sebagai tara'i al-hilal. Tara'i al-hilal ni maksudnya orang daripada setiap bandar, setiap negeri, mereka berlumba-lumba untuk cerap ataupun tengok hilal. Itu sunnah sebenarnya. Bukan kita duduk rumah relax je baring, lepas tu tunggu ada pengumuman kan dekat TV. Tapi sunnahnya tara'i al-hilal. Semua orang keluar tengok. Dan kalau berbeza di antara negara pun tak apa. Ada orang kata, oh kalau macam tu nanti tak ada kesatuan di kalangan orang Islam lah. Dia tak ada isu. Syarat memang nak kita berlumba-lumba untuk cari kebaikan. So semua orang keluar untuk lihat dan cerap. Cerap anak bulan. Okay. Kalau pakai teropong, muktamad Imam Ibn Hajar, tak boleh dalam Tufah Singa Anak. Tapi ramailah yang di kalangan mutaakhirin dan ashabul hawashi tak setuju. Mereka kata boleh. Okay, pakai teropong. Ra'aitumuh tu hilal maksudnya anak bulan Ramadan. Fasumu, okay, maka puasalah. Kalau nampak maka puasalah. Dan cukup berapa orang nampak ni untuk isbat masuk bulan Ramadan. Untuk isbat masuk bulan Ramadan dengan isbat yang umum, mazhab kita syaratkan seorang saja pun cukup. Okey, syaratkan mazhab kita syaratkan seorang sahaja pun cukup. Dengan syarat lelaki yang seorang yang cukup ni, dia itu sama ada lelaki yang adil yang boleh menjadi saksi dekat mahkamah depan qadhi,
Okey. Ataupun dia seorang yang mastur. Dipanggil pertama adlus syahadah. Adlus syahadah ni maksudnya orang yang adil hatta dia itu diterima kalau nak bagi persaksian depan qadi. Itu adlus syahadah. Okey. Kalau dia tak adlus syahadah pun dia mastur. Dia mastur. Mastur ni maksud dia apa? Okey, ana huraikan adil syahadah. Kemudian nanti antum akan nampaklah mastur apa. Sebab mastur ni dia lebih kurang macam adil syahadah. Adil syahadah ni dia mesti seorang Muslim baligh berakal. Okey, Muslim baligh berakal, lelaki, mesti lelaki, tak boleh perempuan. Lelaki merdeka, bukan hamba. Okey, lelaki merdeka dan bukan orang yang fasik, ada buat dosa besar terang-terangan, ataupun bukan orang yang israr ala saghair, bukan orang yang berterusan buat benda kecil. Dosa kecil je lah. Berterusan buat dosa kecil. Okey, dan dia tak buat perkara yang jatuhkan maruah dia. Khawarimul muruah. Dia tak buat perkara yang jatuhkan maruah dia. Dan yang paling penting, dia ditazkiyah oleh dua orang Muslim lain yang adil. Ada dua orang yang tazkiyah dan recommend dia dekat qadi, kata kami akui dia ni memang orang yang adil. Kami saksikan dia adil. Dia itu ditazkiyah oleh dua orang lain. Okey, kalau dia ditazkiyah oleh dua orang lain depan qadi, maka dia tu adlus syahadah. Adlus syahadah ni yang persaksian dia terima untuk isbatkan bulan Ramadan dah masuk ni walaupun dia seorang. Walaupun dia seorang. Yang kedua, mastur. Mastur ni siapa pula? Mastur ni macam adlus syahadah, dia punya ciri dia. Hanya tak ada dua orang yang tazkiyah dia depan qadi. Tak ada dua orang yang tazkiyah dia atau ta'dil dia depan qadi. Tak ada dua orang yang recommend ataupun mengakui keadalah dan salih dia tu depan qadi. Bila tak ada dua orang yang tazkiyah dia, maksudnya secara zahirnya, bila kita jumpa dia, kita sembang dengan dia, secara zahirnya dia nampak orang yang jaga agama. Dia orang yang tak buat maksiat terang-terangan, dia orang yang jaga solat, kan? Dia itu mastur. Okey, itu mastur. Bagaimana dengan hadis seorang badui nampak hilal? Badui itu sebab dia penuhi syarat lah. Okey, badui itu sebab dia penuhi syarat tu yang Nabi SAW terima. Dalam hadis lain pun Nabi SAW terima persaksian siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar seorang nampak kan. Ibnu Umar kata orang semua keluar rumah nak tengok. Tara an-nasul hilal, orang semua berkejaran, berlumba-lumba nak tengok hilal. Kemudian saya nampak hilal. Lalu saya habarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun arahkan untuk semua orang yang lain puasa juga. Okay. So Nabi SAW pernah menghukumkan untuk orang semua puasa dengan persaksian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW pernah suruh orang semua untuk puasa dengan persaksian seorang badui. Yang mana mereka berdua ni penuhi syarat lah. Syarat adl syahadah. Ataupun mastu, kan? Sebab orang Islam ni ada 4 sebenarnya. Orang Islam ni ada 4. Adl syahadah, mastur. Kemudian siapa? Adl riwayah. Last sekali fasik. Last sekali fasik. Ada riwayah ni siapa? Ada riwayah ni syarat perawi hadis. Syarat nak jadi perawi hadis. Itu ada riwayah tu. Kan? Macam Imam Iraqi sebut dalam Alfiyah bi ayakuna musliman dha aqli qad balagha al-hulma salim al-fi'li ya min kharmi muru'atin dia muslim baligh, selamat perbuatan dia daripada perkara yang jatuhkan maruah, kan? Itu kita panggil adl riwayah. Adl riwayah. Tak disyaratkan dia kena lelaki, tu pertama, dan tak disyaratkan dia tu merdeka. Hamba pun boleh. So kita ada hamba yang riwayatkan hadis dan kita ada perempuan yang riwayatkan hadis, betul tak?
Ana tak berapa ingat. Tapi Imam Az-Zahabi dalam salah satu kitab rijal dia ada khususkan bab perempuan dekat hujung kan. Kitab Mizan Iktidal beliau ataupun kitab Al-Kashif. Ana tak berapa ingat. Tapi Imam Zahabi ada kumpul kitab rijal, perawi hadis. Dia ada buat satu bab khusus, tak silap ana Mizan Iktidal. Mungkin ana silap ana lupa dah. Mizan Iktidal dekat penghujung tu adalah perawi-perawi perempuan sahaja. Dan Imam Zahabi sebut perawi perempuan daripada tabaqah tabi'in dan ke atas, biasanya mereka ni mastur belaka. Adalah jadi perawi belaka. Okey. So itu ada riwayah. Ada riwayah. Yang keempat fasik lah. Okey, fasik. Na'udzubillah daripada jadi orang fasik. Zaman sekarang orang fasik ni ramai. Okey. Bahkan zaman sekarang ni bukan je ramai, dia ada geng dia tak malu untuk share dia punya kefasikan dia. Dia embrace kefasikan dia. Okey. Sangat teruk. Sangat-sangat jijik. So itu yang keempat tu orang fasik lah. Kita ada adl syahadah, kita ada mastur, ada riwayah, ada fasik. Fasumu, puasalah. Nampak anak bulan, puasalah. Kalau wa idza ra'aitumu, kalau kamu nampak anak bulan Syawal pula. Hilal Syawal. Kalau nampak hilal Syawal, kamu aftiru. Maksudnya jangan puasalah, maksudnya rayalah, raya. Okey, bila nampak anak bulan Syawal, kamu rayalah. Fa in ghumma alaikum, dalam riwayat ni ghumma, ada riwayat lain ghummiya kan, adalah riwayat lain ughmiya, macam-macam riwayat ada, maksudnya sama je. Apabila dihalang untuk kita nampak anak bulan, sebab kebetulan waktu nak tengok atau cerap tu ditutup oleh awan ataupun inilah awan mendung dan sebagainya, tak nampak, faqdurulah, kamu kadarkanlah hilal tersebut. Apa maksud kamu kadarkan hilal tersebut? Dalam hadis yang lain Nabi SAW perincikan fa'akmilu iddata sya'bana 30. Kamu sempurnakan bilangan Sya'ban tu 30 hari. Jadi hari yang ke-30 Sya'ban, yang malam semalamnya, okey, ada awan mendung yang halang nampak anak bulan, kita genapkan 30 Sya'ban kan. Hari 30 Sya'ban ni kita panggil apa dalam mazhab Syafi'i? Hari Syak. Hari Syak. Syak. Okey. Jawapannya salah. Anda sengaja pancing. Okey, tak, itu bukan hari Syak dalam mazhab Syafi'i. Tapi apa nama dia? Ahsan telah apa ustaz jawab Tapi ana minta maaf lah, ana pancing. Ana pancing untuk antum jawab hari Syak. Tapi dia bukan hari Syak. Dalam mazhab Syafi'i hari ke-30 sebab semalam sebelumnya mendung tu bukan hari Syak. Dhabit dalam mazhab Syafi'i untuk jadi hari Syak, dia mesti hari ke-30 tu malam sebelum dia ada ura-ura orang nampak anak bulan. Okey. Ada ura-ura orang nampak anak bulan tapi tak tahu siapa yang nampak, ataupun anak bulan tu dilihat oleh orang yang tak penuhi syarat. Sama ada orang tu ada riwayah ataupun dia fasik. Contohnya ada perempuan yang siqah nampak, contohnya ada hamba yang nampak, contohnya ada apa nama dia orang fasik kan. So hari tu jadi syak, hari 30 tu. Okey, dhabit tu penting. Sebab kenapa nak sebut dhabit ni? Sebab ramai orang dia salah faham lah. Dia ingat 30 Sya'ban, kalau malam sebelum tu mendung dia mutlakkan jadi hari syak dalam mazhab Jawapannya tak. Okey. Dalam mazhab kita dia tak jadi syak. Ada mazhab lain jadi syak, mazhab kita tak jadi syak lagi. Dia jadi hari syak dengan dua dhabit yang saya sebut tadi Dua dhabit tu daripada kitab-kitab ni lah, Ashabul Hawashi Mutaakhirin. Kalau antum nak tengok, antum tengok perincian yang Syekh Muhammad Ali Al-Khatib buat, hafizahullah, dalam risalah dia fi Ahkamis Shaum. Okey, Syekh Muhammad Ali Al-Khatib, Syekh kepada Syekhana dekat Yaman sekarang. Tu dia ada risalah yang terkenal dalam ahkam puasa ni yang biasa orang rujuk. Dalam tu dia disebut dhabit hari syak tadi tu. Okey.
dia mesti malam sebelumnya tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal, kan, orang dah ada ura-ura cakap-cakap ada orang nampak hilal tapi tak tahu siapa yang nampak. Walam yudra manhu, tak tahu siapa yang nampak tu. Baru dia jadi hari syak. So kalau mendung je ditutup, okay, kalau mendung ditutup, dia tak jadi hari syak lah. So kita buat apa? Kita genapkan esok 30 Syakban. Faqdurulah maksudnya fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Sempurnakan kiraan bulan Syakban tu 30 hari. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, ana sebut maklumat ni sebab dia ada faedah yang menarik lah. Mazhab Hambali, kalau malam hari ke-29 tu, time kita nak cerap petang dengan maghrib tu, tak nampak anak bulan sebab kena tutup dengan apa? Kena tutup dengan awan mendung contohnya. Kalau ikut mazhab Hambali, esok tu kita kena puasa dia sebagai Ramadan. Esok tu kena puasa dia sebagai Ramadan. Sebab apa? Sebab dia baca hadis ni fa in ghumma alaikum faqdiru lahu. Dia tak baca faqduru, dia baca faqdiru. Faqdiru maksudnya kamu sempitkan. Kamu sempitkan Syakban untuknya. Apa maksud kamu sempitkan Syakban? Ini bukan mazhab Syafi'i yang nak bagi tahu, takut ada orang dia salah faham atau dia tercampur. Ini bukan mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali. So, kalau mazhab Hambali bila dia kata faqdiru lahu, sempitkan Syakban, maksudnya dia jadikan Syakban 29 hari je. Tu maksud sempitkan. Sebab Islam ni, dalam Islam syahr, bulan dalam Islam ni dia 29 atau 30. Dalam Islam tak ada 31, tak ada 28 Dia 29 atau 30. Jadi bila kita sempitkan dia jadi 29. Esok mesti jadikan Ramadan. Sebab dia baca faqdiru. Sebab qadara yaqdiru maksud dia sempit. Qadara yaqdiru maksud dia sempit. Jadi dia orang baca hadis ni faqdiru. Macam dalam Quran faqadara alaihi rizqahu. Disempitkan rezekinya. Kan? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang luaskan rezeki siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan Allah lah yang sempitkan. Yabsut, luaskan, bentangkan rezeki. Yaqdir, apa orang panggil? Sempitkan. Kan, sempitkan. Jadi dia baca faqdiru lahu, sempitkan. So anggap Syakban 29. Itu mazhab dia lah. Tapi bukan mazhab kita. Mazhab kita sempurnakan kiraan Syakban 30. Okey, sempurnakan kiraan Syakban 30. Okey, kita masuk hadis 176. Baik, Ustaz. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Okey, ahsan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sabda, sahurlah, tasahharu, kan. Sahurlah kerana sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Tadi nama hari 30 Syakban bagi mazhab Syafi'i, dia 30 Syakban dalam mazhab Syafi'i dia tak ada nama, 30 Syakban lah. Okey. Melainkan dia penuhi dua dhabit yang nak bagi tadi tu. Sama ada ura-ura orang nampak anak bulan tapi tak tahu siapa, ataupun memang ada yang nampak tapi dia tak penuhi syarat sebagai adl syahadah dengan mastur. Ada riwayat atau fasik nampak. So dia jadi hari syak. Kalau tak ada dua tu dia jadi hari ke-30. hari ke-30 biasa. Okey. Bukan sentiasa 30 tu syak. Ada orang dia ada mindset dia ingat sentiasa hari 30 tu syak. Tak. Okey. Fa inna fis sahuri barakah. Ana tak tahu dari sudut riwayat lah, ada tak bacaan yang baca suhur. Wallahu alam, kena check. Kalau ada daripada kalangan antum yang rajin, ana bagi kerja rumah lah, boleh tak? Kan? Bukan nak kata ada kalangan antum rajin, ana bagi kerja rumah tu. Okey, ana bagi kerja rumah boleh
Ana nak minta yang hadir malam ni, siapa yang ada masa, dia berkelapangan, okay, dan ada kemahiran, cuba dia cek kitab-kitab yang dhabitkan lafaz hadis. Kitab-kitab yang dhabitkan lafaz hadis ni, Ana bagi 3 kat antum. Kiranya kerja rumah ni Ana dah bagi kat antum pilihan kitab dah. Tu senang je buka Syamilah. Kerja rumah ni senang je Assignment yang paling mudah dekat muka bumi. Ana nak antum buka kitab Imam Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad seingat Ana dia ada kitab tentang lafaz-lafaz hadis ni. Ikmat kitab apa? Bukan kitab Syarah Sahih Muslim, ni kitab lain. Al-Qadhi Iyad, lagi satu Ibnu Qurqul, yang ketiga Imam Al-Qastallani. Al-Qastallani dalam Syarah Sahih Bukhari. Irsyadus Sari. Kadang-kadang dalam Irsyadus Sari Imam Qastallani dhabitkan lafaz hadis. Ataupun antum tengok kitab tadi tu. Kitab Ibnu Qurqul yang Qadhi Iyad. Apa nama kitab dia? Ajak ana cek dah. Ana pun lupa dah. Kitab Ibnu Qurqul nama dia Matali'ul Anwar. Kalau Qadhi Iyad punya apa nama dia? Ajak Qadhi Iyad Masyariqul Anwar. Qadhi Iyad punya Masyariqul Anwar. Ibnu Qurqulnya Matali'. Kemudian antum tengok Irsyadus Sari kalau ada. Boleh anda bagi kerja rumah ni Tak ada markah pun. Tak ada markah. Yang ada adalah faedah yang kembali kepada ana dengan antum lah. Okey. Itu faedah kerja rumah ni. So antum tengok 3 kitab, Irsyadus Sari, Matali'ul Anwar, Masyariqul Anwar. Tengok ada tak dalam kitab 3 kitab ni dia dhabitkan lafaz suhur dekat sini. Adakah ada yang dhabitkan dengan dhammah juga? Mungkin ada riwayat yang dhabitkan dengan dhammah. Kalau ada riwayat yang dhabitkan dengan dhammah, so kita kata hadis ni ada 2 wajah lah. So kita boleh baca fa inna fis suhur, fa inna fis sahur. Duduk boleh. Dan kalau ada 2 wajah, kita boleh tafsirkan dengan 2 makna. Sahur maksudnya makanan yang kita makan time sahur tu. Itu sahur. Suhur perbuatan kita bersahur. Fi'il. Suhur fa'il, sahur makanan. At-ta'amul alladhi yutasahharu bih. Itu sahur. Kalau suhur fa'il. Al-fi'lu nafsuh. Perbuatan kita makan tu sendiri. Boleh so kita tengok nanti siapa yang boleh lah nak bagi ifadah dan rajin. Bagi ifadah dan rajin insya-Allah. Okey, ala kulli hal tasahharu fa inna fis sahur, atau mungkin ada fis suhuri barakah. Hadis ni galakan tentang sunnah bersahur, dan sunnah bersahur ni diijma'kan para ulama. Dia sunnah, hukumnya sunnah. Bermulanya waktu sahur tu lepas separuh malam, dan terbaiknya kita lewatkan dia lah. Kan, macam Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-sahar, ataupun as-suhur. Umat aku akan sentiasa berada dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra, selagi mana mereka mempercepatkan berbuka dan melewatkan sahur. Dan kat hadis bawah pun ada cerita kadar yang dilewatkan sahur macam mana. So eloknya dilewatkanlah sahur ni, sebaiknya dilewatkan. Dan waktu sahur ni waktu yang berkat. Kan? Waktu sahur ni waktu yang berkat. Bila Allah puji sifat-sifat orang beriman, surah Az-Zariyat, antara yang disebutkan sifat orang beriman ni, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur tu mereka istighfar. Jadi ini isyarat bahawa waktu sahur tu dia ada kelebihan dia lah. Okay. Mungkin istighfarnya lebih mudah diterima. Dan antum pun tahu hadis yang masyhur, hadis nuzul, Allah Azza wa Jalla turun pada 1/3 malam terakhir kan. Itu pun hadis umum tentang kelebihan waktu 1/3 malam ni. So bersahur. Sahur tu sunnah. Dan barakah. Barakah ni maksudnya an-nama' wa ziyadah. Keberkatan, penambahan. Okay? Sama ada pada maknawi, pada pahala kita, ataupun fizikal, maksudnya dengan kita makan, kita kuat, kita sihat. Kita lagi kuat, lagi bertenaga. Jadi dalam bersahur itu ada barakah. Sama ada maknawiyah ataupun fizikal pun ada. Okay. Tasahharu. Dan cukup kita sahur walaupun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut walau
an yajra'a jar'ata ma. Walaupun dia minum dia telan air je. Telan air je. Kan? Dia minum air je lah maksudnya. Dia minum air je. Pun kira sahur juga. Okay, pun dapat fadilat sahur. Okay. Dan waktu sahur ni, ketika bulan Ramadan lah, salafus salih, adat mereka ni dari sudut waktu adalah mereka akan banyak berjaga malam untuk qiyam Ramadan. Kemudian mereka akan lewatkan sahur, okay, subuh berjamaah. Dan kebiasaan mereka akan qailulah pada siang, tengah hari dengan siang. Okay, adat salafus salih. Jadi salafus salih ni cara dia hidup dalam Ramadan mungkin agak berbeza. Dia lebih kepada menghidupkan malam daripada siang. Okay, cuma mungkin negara kita wallahualam tak berapa sesuai ke ada orang yang dia kerja dan sebagainya, mungkin tak berapa sesuai lah kan. Tapi kalau dapat cuti dan sebagainya, memang adat salafus salih macam tu. Dia akan hidupkan malam. Malam tu yang utama. Okay. Siang dia mungkin nak berehat sikit, dia nak kumpul tenaga pun kan. Nanti start petang, okay, dia mula start ibadah banyak balik. Okay, mula balik. Kemudian buka puasa, kemudian dia tarawih kan. So dia lebih kepada malam. Kemudian antara perbahasan berkaitan sahur yang masyhur, yang kita biasa tahu atau kita biasa dengar juga adalah isu hadis dalam Sunan Abi Daud kan. Nabi SAW sebut bila azannya seorang muazzin itu, sedangkan pada tangan salah seorang daripada kamu tu masih ada lagi bekas air ataupun makanan kan, fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatah. Jangan dia letakkan bekas tu melainkan dia dah selesaikan hajatnya. Maksudnya kalau dah azan sekalipun tapi dia duduk pegang cawan, dia duduk pegang botol, dia boleh minum sampai dah habis. Nabi SAW kata boleh minum atau boleh selesaikan hajatnya lah. Sebelum nak letak tu dia boleh selesaikan hajatnya. Dia nak habiskan makan, dia nak habiskan minum, boleh. Hadis ni masyhur tak? Hadis ni dalam Sunan Abi Daud. Antum biasa dengar tak? Biasa Ustaz. Biasa kan? Dan hadis ni difatwakan oleh sebahagian ahli ilmu. Sebahagian ahli ilmu dia fatwakan pakai hadis ni. Okey. Cuma kita bincang dari sudut status dulu, status hadis tu. Hadis tu masyhurnya dalam Sunan Abi Daud oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Hadis tu dinilai mungkar oleh Imam Ahmad dan dinilai dhaif oleh Imam Abu Hatim dengan anak dia Ibnu Abi Hatim. Sebab Ibnu Abi Hatim dia pernah tanya ayah dia, Imam Abu Hatim Ar-Razi, apa pandangan ayah tentang hadis tadi ni? Hadis yang bila dengar azan dia boleh selesaikan hajat dia tu. Dia jangan letak dia punya bekas ataupun bekas makanan atau minuman ni sehingga dia dah selesaikan hajat dia. So bila Imam Ibnu Abi Hatim tanya ayah dia Abu Hatim, ayah dia kata hadis ni dhaif, laisa bi sahih. Hadis ni tak sahih, tak boleh pakai. Dan bila anda cakap tak boleh pakai tu, memanglah Abu Hatim kata tak sahih, maksudnya dhaif. Adakah maksud tak boleh pakai? Tak boleh pakai tu ana sengaja tambah sebab melihat kepada manhaj Imam Abu Hatim dengan anak dia, Abu Hatim dengan Ibnu Abi Hatim, mereka ni agak strict dalam penggunaan hadis dhaif. Dihikayatkan mereka berdua ni memang tolak mutlaqan hadis dhaif untuk pakai dalam ahkam. Kan? Yang mana jumhur ulama tak sampai tahap macam tu. Jumhur ulama hadis dhaif ni memang bukan boleh guna hujah dalam hukum hakam, tapi ada kadang dia jadi dalil penyokong. Yusta'nasu bihi. Okey. Imam Ahmad buat macam tu, Imam Syafi'i pun buat macam tu. Dia ada perincian dia lah. Ala kulli hal Imam Abu Hatim dengan Ibnu Abi Hatim ni dia yang diriwayatkan mereka sangat strict dengan hadis dhaif. Kan. Seolah macam memang tak nak, kalau boleh tak nak pakai langsung lah. Okey. Cuba antum tengok kalam mereka berdua tentang hadis mursal. Imam Abu Hatim dengan Ibnu Abi Hatim. Yang mana hadis mursal ni kita boleh cakap hadis dhaif yang paling tinggi kualiti dia lah, sebab dia punya kedhaifan dia yang paling jelas, yang senang. Ada gugur tabaqah, ada gugur seorang ataupun dua orang dalam sanad kan. Tak mestilah seorang atau dua orang, mungkin lebih. Ada gugur antara tabi'in dengan Nabi SAW.
Yang mana gugur antara tabi'in dengan Nabi SAW, dia gugur yang paling ringan lah. Sebab ghalabatul dhan dia yang gugur tu sama ada tabi'in lain ataupun sahabi. Itu ghalabatul dhan. Boleh jadi yang gugur tu bukan tabi'in lah. Tapi ghalabatul dhannya yang gugur tu tabi'in atau sahabi. Ataupun dua-dua. So dia dhaif yang agak ringan. Itu pun Imam Abu Hatim, Ibn Abi Hatim memang tolak. Total ada mursal. Okay. So sebab tu bila tanya dekat Abu Hatim kata ni laisa bi sahih. Tak sahih. Dhaif. Dan mungkin dia memang dia tak nak amal lah. Itu dari sudut hadis. Dari sudut hadis, sebahagian ulama memang menilai hadis tu munkar. Okay, munkar. Dari sudut fiqhnya tak ada ulama yang atau muktabar daripada empat-empat mazhab yang difatwakan pakai hadis tu. Setahu ana, yang muktabar di kalangan ashab ke, di kalangan para a'immah dalam mana-mana mazhab, yang muktabar ni yang fatwa pakai hadis tu tak ada. Yang ada adalah fatwa moden. Okay, daripada beberapa syekh zaman moden ni lah. Afallahu anna wa anhum, yang mereka fatwa akan pakai hadis tu. Yang mana sebenarnya fatwa tu tak tepat dan berbahaya. Dan sebenarnya fatwa ni kalau dia bercanggah dengan empat-empat mazhab, dia bermasalah sikit. Dia mungkin tak sampai ke tahap bercanggah dengan ijma'. Dan sebab empat mazhab ni bukan ijma'. Okey. Ikut jumhur lah. Walaupun Imam Subki kata empat mazhab ni boleh jadi ijma'. Tapi ikut jumhurnya bercanggah empat mazhab ni tak masuk bercanggah dengan ijma'. Tapi still, kalau kita canggah dengan empat mazhab, qaul tu memang dhaif sangat. Dhaif sangat. Dia mungkinlah tak sampai mukhalafatul ijma' yang sampai syadz dan berbahaya, tapi dia dhaif sangat. Yang mana bila dia dhaif sangat, antara kaedah dalam ilmu fatwa adalah tak halal fatwa dengannya. La yahillu alifta'u bihi. Kalau qaul tu dhaif matruh, dhaif yang teruk yang dibuang, tak halal fatwa dengannya. Tak halal fatwa ni. Ni bukan isu dhaif dalam mazhab. Hadis tadi tu dari sudut pengamalan tak ada ulama yang amal dengan dia. Dan yang muktabar lah. Maka kalau ada orang fatwa dan beramal dengan dia buat satu pandangan dalam fiqh yang sangat lemah. Okey. Kita tak boleh taklid. Kita tak boleh taklid. Memang dia tak canggah dengan ijma' mungkin, kan? Tapi dia bercanggah dengan empat mazhab dan memang tak boleh difatwakan sebenarnya. Memang sebenarnya dari sudut fatwa tak boleh. Kalau antu tengok kitab-kitab yang bincang tentang fatwa, adabul di Mufti wal Mustafti, kita usul fatwa, Al-Manar fi usul fatwa oleh Imam Al-Laqani, Rasmul Mufti Ibn Abidin dalam mazhab Hanafi. Macam-macam lah kitab, dia akan cakap memang tak halal untuk kita fatwa dengan qaul yang dhaif sangat. Kita bukan bincang dhaif dalam mazhab je ni. Ini bukan dhaif di sisi mazhab Syafi'i, ini dhaif di sisi semua. Jadi tengok-tengok zaman moden ada orang fatwa kan. Jawapan dia tak boleh fatwa dan tak boleh amal dengan hadis tu. Kalau amal kita buat benda yang syadz, benda yang salah, mesti diperbetulkan. Yang ni kita boleh ingkar. Kalau ada orang kata la inkar fi masailil khilaf, ini boleh ingkar. Yang ni kita, sebab yang ni khilaf dia tak muktabar. Sebab tu kita boleh ingkar. Kalau khilaf muktabar kita tak boleh ingkar. Khilaf tak muktabar, bila qaul tu dhaif sangat kita boleh ingkar. Kan? Macam Ibn Al-Qassar, ulama dalam mazhab Maliki sebut, wa laysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nadhari. Bukan semua khilaf tu muktabar. Yang muktabar ni khilaf yang lahu hazzun minan nadhar. Ada dalil, ada penghujahan dia. Wa laysa kullu khilafin jaa mu'tabara. So kalau ada orang kata tak, ini isu khilaf, ada ulama yang kata boleh pakai hadis, kita kena ingkar. Kita cakap tak boleh, amal dengannya pun tak boleh, dia qaul yang dhaif jiddan di sisi empat-empat mazhab. Tak dihalalkan fatwa dengannya, dan kalau ada orang amal dengannya boleh jadi syadz. Boleh jadi syadz. Melainkan dia mujtahid ataupun yalah dia kaji dalil dan tiba-tiba dia rasa confident dengan hadis tu dan dia mujtahid, dia beramal untuk amalan pribadi, amalun nafs, tu cerita lain. Dia tak fatwa orang. Dia amal dengan amalan pribadi, dia tak fatwa kat orang, tu cerita lain. Kalau dia sendiri dah kaji dalil dan sebagainya. Adapun untuk orang awam dan secara umumnya, kita tak boleh sebarkan pandangan tu. Okay. Ini penting anda tanbih lah. Sebab tu anda panjang kat dia. So itu tentang isu hadis tadi tu. Adapun fatwa sebahagian ulama moden yang berfatwa ke hadis tu, kita cakap fatwa mereka tak tepat. Okay. Dan moga Allah ampunkan dosa kita dengan mereka. Cuma fatwa mereka tak tepat, tak boleh ikut.
Okey, baca hadis seterusnya. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sahur dengan Rasulullah SAW. Okey. Kemudian Rasulullah SAW bangun untuk solat. Kemudian tu lamalah sebab ada thumma, maksudnya ada tarakhi. Dah sahur, dah makan, dah berlalu berapa tempoh, barulah Nabi SAW bangun untuk solat. Jadi Anas pun tanya, qala Anas, qultu li Zaid, dia tanya dekat Zaid, kam kana bainal adhani was suhur. Sebenarnya berapa jarak antara gap dan jarak antara azan dengan sahur yang Nabi SAW buat tadi. Perbuatan Nabi SAW bersahur dengan azan subuh tu berapa jarak? Azan ni kat sini azan subuh lah, azan kedua. Bukan azan pertama, ni azan kedua yang dah masuk subuh. Jadi kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lebih kurang 50 ayat. Okey. Qadra 50 ayat. 50 ayat yang panjangnya sederhana dengan bacaan yang sederhana. So kata para ulama lebih kurang 15 ke 20 minit. 15 minit ke 20 minit, lebih kurang gitulah. 10 ke 20 minit. Mungkin 15 lah kalau kita nak ambil pertengahan. Okey. Yang mana kita boleh simpulkan apa? Kita boleh simpulkan Nabi SAW sahur sangat dengan jarak yang sangat dekat dengan masuk subuh. Dekat sangat. Okey. Fadilat melewatkan sahur tu menunjukkan Nabi SAW memang lewatkan, yalah, agak lewat. Okey. Yang baki masanya tinggal lebih 15 minit. Ataupun 10 minit kan. Dan yang mana sebagian ulama kata daripada sinilah kita ada konsep waktu imsak, betul tak? Waktu imsak tu maksudnya bukannya dah masuk subuh, tapi dia macam waktu kita cakap apa, macam berhati-hati. Okey, maksudnya dah lampu kuning. Masih boleh makan dan minum, tak haram pun, cuma hati-hati. Okey. Dan biasanya waktu imsak ni sepatutnya dah nak prepare untuk solat, dah habis makan dan minum dah. Dalil dia hadis ni lah. Okey, dalil dia hadis ni. Okey, sambung. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Daripada Aisyah dan Ummu Salamah, radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr, masuk waktu fajar, masuk subuh maksudnya, dalam keadaan Nabi SAW sedang hadas besar, berjunub. Min ahlihi, min dekat sini dengan maksud ta'lil ataupun sababiyah lah, maksudnya disebabkan isteri-isterinya. Disebabkan isterinya, maksudnya Nabi SAW bersama dengan isterinya. Okey. Kemudian Nabi SAW mandi wajib dan puasa. Daripada hadis ni ada beberapa perkara kita nak bincangkan, kita nak bahaskan. Pertama, masuk fajar dalam keadaan orang tu berjunub, boleh ke? Dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur memang boleh. Boleh. Maksudnya dah azan subuh tapi dia belum mandi wajib lagi. Adakah masalah puasa dia? Jawapannya, puasa dia tak ada masalah. Bahkan dalam hadis ni sebut Nabi SAW pun pernah macam tu, berlaku macam tu untuk Nabi SAW. Dan sebagian ulama melihat ada isyarat daripada Quran perkara ni pun memang boleh. Sebab dalam Quran pun sebut uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan tu, malam puasa tu. So malam ni ada juzuk dia lah. Maghrib itu juzuk, isyak tu juzuk, 10 tu juzuk, 11 juzuk, 12 juzuk, 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk.
sampailah masuk subuh. 6 suku gitu sekarang kan, 6:20. Itu semua juzuk Itu semua juzuk. So dihalalkan bagi kamu pada malam puasa itu untuk bersama dengan isteri kamu lah. Okay. So bila kata halal bagi kamu pada malam, okay, Lailatul Siyam, uhilla lakum Lailatul Siyam. Perkataan Lailah dekat situ tak dikhususkan juzuk yang mana. Bila tak dikhususkan juzuk mana, dia bersama dengan isteri dia contohnya, ataupun dia bersama dengan suami dia, kalau dia perempuan contohnya, pada mana-mana juzuk boleh lah. Hatta pada juzuk yang terakhir lah, 5 minit sebelum. Kan, 5 minit sebelum subuh, kalau dia masih lagi bersetubuh, okay, 5 minit sebelum subuh dia masih lagi bersetubuh, haram? Tak haram. Kerana 5 minit sebelum subuh tu masih lagi juzuk daripada lail tu. Juzuk daripada lail tu. Kan? Sedangkan memang dia dihalalkan untuk mana-mana juzuk malam. 5 minit sebelum subuh masih lagi juzuk malam. So boleh. Masih lagi boleh. Dan kalau itu menyebabkan dia tak sempat nak mandi wajib dalam waktu, tak ada masalah. Sebab bila Al-Quran dah isyaratkan mana-mana juzuk malam boleh. Jadi kalau dia lewatkan di setubuh sehingga tak berbaki masa sempat untuk mandi wajib lagi pun tak apa. Itu kalau kita nak cakap dalil Quran lah. Kalau dalil hadis, ni jelas. Depan kita sekarang ni. Nabi SAW pun buat. Kenapa dia mungkin jadi isu? Dia jadi isu sebab antara yang asalnya kata tak boleh ni siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ada kata, siapa yang dia asbaha wa huwa junub fala siyamalah. Siapa yang dah masuk subuh dalam keadaan dia berjunub, maka tak sah puasa dia. Okay, siapa yang dah, kita cakap berpagian, maksudnya dah masuk subuh dalam keadaan dia masih lagi berjunub, tak sah puasa dia. Ada riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kan? Dan Abu Hurairah masyhur dia amalkan pandangan dia hadis itu. Iaitu bagi dia siapa yang dah masuk subuh berjunub tak sah puasa dia. Dalam Sahih Muslim dan juga Muwatta Imam Malik. Okay, Muwatta oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dalam Muwatta Imam Malik ada riwayat yang panjang cerita dilaporkan kepada Aisyah pandangan Sayyidina Abu Hurairah. Dilaporkan kepada Aisyah. Jadi apa respon Aisyah dengan Ummu Salamah ni? Mereka kata al-amru laisa kama qala Abu Hurairah. Perkara ni dia tak seperti mana yang Sayyidina Abu Hurairah sebut. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah salah. Dan Aisyah suruh sampaikan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahawa pandangan dia tak tepat. Bahkan mereka berdua selaku isteri Nabi SAW memang tahu Nabi SAW pernah masuk subuh dalam keadaan masih berjunub. Jadi dilaporkan perkara itu kepada Abu Hurairah. Jadi bila Abu Hurairah tahu, Abu Hurairah tarik balik pandangannya. Kemudian Abu Hurairah kata, saya pun amal sebab ada orang beritahu saya. Innama akhbarani mukhbir. Ada seorang ni khabar kat saya. Dalam sebahagian riwayat dia beritahu siapa yang khabar. Ada sahabat lain yang khabar kepada dia. Okey. Anda tak ingat sahabat lain tu siapa Anda terlupa. Tapi Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat lain beritahu siapa sahabat yang beritahu dia. So Sayyidina Abu Hurairah nak kata, yalah saya amal hadis tu sebab ada sahabat lain yang beritahu. Dia yang kata kalau siapa yang bila dah masuk subuh dalam keadaan ada hadas besar, junub, tak sah puasa dia. So Abu Hurairah kata saya amal je berdasarkan apa yang dia cakap, saya pun tak tahu. Kalau betul Aisyah radhiyallahu anha nafi, okeylah saya tarik balik pandangan saya, kata Abu Hurairah. Jadi situ ulama bahas. So sekarang ni bahkan dalam riwayat lain Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu' pula. Ada riwayat lain yang kata Abu Hurairah bukan sahaja kata ada sahabat lain yang bagi tahu, bahkan Nabi SAW sendiri bagi tahu, man asbaha wa huwa junub fala siyamalah. Ini menyebabkan ulama hadis bila tengok riwayat-riwayat yang pelbagai ni, fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi penyelesaian yang ulama kita nampak adalah riwayat Aisyah dengan Ummu Salamah ni didahulukan sebab mereka ni isteri Nabi SAW. Dan para isteri ni memang dia ada tambahan maklumat dan kelebihan dari sudut dia nak tahu perkara-perkara yang mungkin peribadi, private bagi suaminya. Dan dalam kes ni baginda Nabi SAW. So isteri lebih tahu. Dia lagi tahu benda-benda private. Maka ditarjihkan riwayat para isteri ni daripada riwayat Abu Hurairah dan sahabat lain. Okay, boleh faham
Kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi. Min yang sebut dah sababiyah ataupun ta'liliyah. Maksudnya disebabkan ahli keluarganya. Maksudnya disebabkan isterinya. Nabi SAW bersama dengan isteri baginda. Okay, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditambahkan min ahlihi? Ulama kata sebab dalam kitab khasais. Anda tahu kitab khasais. Kitab khasais ni kitab yang kumpul apa khususiat Nabi SAW. Apa yang special ada pada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab khasais, antaranya mereka sebutkan Nabi SAW tak pernah hadas besar kerana mimpi basah. Antara khasais Nabi SAW. Ihtilam. Nabi SAW tak pernah berlaku ihtilam. Kata para ulama sirah dengan khasais kerana Nabi SAW ni dijaga daripada permainan syaitan, dan ihtilam, mimpi basah tu antara permainan syaitan. Jadi Nabi SAW tak pernah alami ihtilam sepanjang hidup. Maka kalau Nabi SAW hadas besar, mesti kerana setubuh. Sebab tu dalam hadis ni ditafsirkan junub min ahlihi. Hadas besar kerana bersama dengan isterinya. Kerana Nabi SAW memang tak pernah ihtilam. Disebutkan dalam kitab-kitab khasais. Antaranya antum boleh tengok ada satu kitab sirah ni, dia kumpul sirah Nabi SAW, mujizat Nabi SAW dan khasais. Kitab tu nama dia Bahjatul Mahafil. Oleh ulama besar Yaman, dah meninggal beberapa ratus tahun dah, namanya Al-Amiri. Okay, Al-Allamah Yahya Al-Amiri. Kitabnya Bahjatul Mahafil. Antum boleh cari, bagus kitab tu. Okay. Wallah ta'ala alam bisawab. Okay, kita sambung lagi satu hadis. 179. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa dalam keadaan dia tengah puasa tapi dia lupa, okey, lalu dia makan ataupun minum, maka sempurnakanlah puasa dia. Okey, sesungguhnya Allah yang beri dia makan dan beri dia minum. Itu terjemahan harfiah dia lah. Okey. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa inma at'amahu Allah wa saqah. Okey. Hadis ni masyhur, maksudnya kita sedia maklum hukum dia, iaitu kalau orang tu dia makan ataupun minum kerana lupa atau tak sengaja, puasa dia tak batal. Cuma anak nak tanya soalan ni supaya kita sama-sama fikirlah, okey, untuk buat antum rasa tak bosan dan fikir. Kalau kita makan banyak tapi lupa, batal puasa tak? Kalau ada orang makan sepinggan nasi kandar tapi dia lupa, bila makan sepinggan nasi kandar, kenyang, habis tu baru dia ingat dia puasa, batal tak puasa dia? Tak batal. Anda ada satu, setuju tak batal? Ada yang kata batal tak? Dia makan sepinggan nasi kandar, batal? Besar, bukan sikit. Dia makan banyak, tak batal. Okey. So sekarang ada soalan, anak nak tanya antum. Hadis ni kata makan je, tak perincikan makan banyak atau sikit. Macam mana antum boleh dapat kesimpulan makan banyak pun tak batal? Kalau nak tanya antum, hadis ni ada perincikan kuantiti tak? Fa'akala, ada perincikan tak? Akala tu apa? Yelah, dia lupa. Tapi akala tu dia ada Nabi SAW perincikan tak kuantiti dia? Nabi SAW tak perincikan. Nabi SAW tak kata fa'akala qalilan, fa'akala kathiran, fa'akala tufahatan ke, fa'akala samakatan ke. Nabi SAW tak perincikan, betul tak? Jadi macam kenapa kita pandai-pandai kata kalau makan banyak tak apa,
Makan banyak pun, kalau dia makan berpinggan-pinggan, dia siap, oh tambah lagi. Tambah lagi 2-3 pinggan pun tak batal. Daripada mana yang terdapat tu? Daripada mana dapat tu? Lafaz mutlak. Hampir, okey. Tapi ana menunggu lagi. Jawapan tu hampir. Tapi ana masih menunggu jawapan yang betul. Jadi jawapan dia adalah maf'ul tu dihazafkan. Maf'ul tu dihazafkan. Akala ni fi'il dia mutaaddi. Mutaaddi ni mesti ada maf'ul dia. Kan? Bila dihazafkan maf'ul dia, yang mana ulama balaghah panggil maf'ul ni muta'allaqat. Antara muta'allaqat fi'il ni antaranya maf'ul, kan? Maf'ul bihi. Bila dihazafkan maf'ul dia, dia memberi faedah umum. Kata Al-Akhdari dalam Al-Jawharul Maknun. Al-Akhdari ni ulama masyhur, dia buat syair banyak. Dalam mantik ada, dalam balaghah ada. Dia ada nazam dalam balaghah nama dia Jawharul Maknun. Dia kata dalam Jawharul Maknun, wa yuhzaful maf'ulu lit-ta'mim. Dihazafkan maf'ul untuk beri faedah umum. Umum maksudnya apa? Makan banyak ke, makan pertengahan, makan sikit ke, semua masuk. Dan Nabi SAW tak perincikan kan, so hazaf maf'ul. Maka dia makan 1 butir nasi ke, dia makan 3 pinggan nasi kandar ke, semuanya dimaafkan. Okey, wa yuzaful maf'ul lit-ta'mimi au hujnatin au fasilatin tafhimi. Dalam Al-Jawharul Maknun. So daripada situ ulama, bukan ni bukan faedah yang anda dapat lah, ni ulama lah yang sebut. Anda tukar sampai. Okey. Ulama yang sebut kan. So dari situ ulama yang istimbat. Bukan kita istimbat, ulama yang istimbat, ulama kata makan banyak pun tak apa. Sebab hazaf maf'ul, hazaf muta'allaqat fa'il. Bila kita hazaf muta'allaqat, muta'allaqat ni maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul li ajlih, tamyiz, hal tu semua muta'allaqat. Bila kita hazaf muta'allaqat fa'il, dia memberi faedah umum. Kaedah dalam balaghah dia. Dan kaedah dalam balaghah dia bagi kesan dalam fiqh, iaitu kalau dia makan banyak pun tak apa. Sikit ke, banyak ke, pertengahan pun tak apa. Syaribah pun sama. Nabi SAW tak perincikan. Dia minum 1 liter, 10 liter, satu mud, 1 sa'. Tak ada. Umum. Ya, dia minum bertong-tong pun kalau dia lupa, tak batal puasa dia. Tak perlu takdir pun tak apa. Kalau dihazafkan kerana umum, apa sahaja kita takdir sah. Apa sahaja kita takdir sah. Kalau kita hazaf kerana umum, kita boleh takdir apa-apa dia jadi sah sebab dia umum. Fa'akal khubzan boleh. Dan takdir kita tu tak mengkhususkan. Takdir kita tak khususkan. Fa'akal samakatan boleh, fa'akal tufahatan boleh. Apa-apalah yang kita takdirkan semuanya sah dan dia tak mengkhususkan kerana dihazafkan untuk beri faedah umum. Okey? Fa'akala au syariba, macam ana bagi contoh lain untuk antum. Ana bagi contoh lain untuk antum. Ada banyak contoh, ana bagi satu contoh lain. Ada dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi SAW sebut, khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalangan kamu ni orang yang baik dengan isteri dan ahli keluarga dia. Dekat sini Nabi SAW hazafkan juga salah satu muta'allaqat fa'il, iaitu tamyiz. Nabi SAW tak perincikan tamyiz dia. Khairukum dekat sini dia kena ada tamyiz. Khairukum apa? Khairukum ilman, khairukum dinan, khairukum akhlaqan, khuluqan. Okay? Khairukum khuluqan, dinan ke, wara'an ke. Nabi SAW tak ilman ke. Nabi SAW tak perincikan adaban, tak. Bila dihazafkan tu, maka semua tu betul. Sebaik-baik daripada kalangan kamu, agamanya, adabnya, akhlaknya, ilmunya, apa-apalah, adalah yang baik dengan ahli keluarga dia. Okey. So, hazaf tak muta'allaq. Okey. So dia makan banyak ke sikit boleh. Fal yutimma sawmahu, sempurnakanlah puasanya. Dia boleh sempurnakan puasa. Sempurnakan puasa dekat sini maksudnya kalau dia sambung, puasa dia sah. Kenapa puasa dia sah? Kerana Nabi SAW sifatkan itmam, sempurnakan. Maka bila dia dah sempurnakan, dia punya puasa nanti akan disifatkan sempurnalah. Dia punya saumun tam. Betul tak?
Dia dah itmam dia punya siyam, maka saum dia akan jadi saum yang tam. Saum yang tam tu saum yang sempurna. Bila sempurna maksudnya sah. Betul tak? Jadi mazhab Syafi'i dia faham macam tu. Mazhab Syafi'i faham bila Nabi SAW suruh sempurnakan itmam, nanti puasa tu jadi puasa yang tam. Bila tam maksudnya dia sah. Sebab tam sempurna dari sudut syarak, hakikah syar'iyah dia, dalam ilmu kita cakap usul fiqh, hakikah syar'iyah dia adalah sah. Okey, sah. So Nabi SAW kata puasa dia sempurnakan. Bahkan bila dah sempurnakan, puasa dia jadi sah. Okey. Dia berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia ada perbezaan lah dalam dia nak faham hadis ni. Bagi dia sempurnakan dekat sini, sempurnakan dari sudut surah saja. Maksudnya gambaran nampak macam dia dah sempurnakan puasa, tapi puasa dia tak sah pun. Okey. Dia berdalilkan orang yang dah rosakkan haji dia masih kena sempurnakan haji. Orang yang dah jimat sebelum tahallul awal contohnya, haji dia dah rosak tapi dia wajib sempurnakan. Kan? Sebab dalam Quran sebut atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakan haji dengan umrah. So dia kata tam dekat situ, tam dari sudut surah je lah, sebab dia dah rosakkan haji dia. Maka kalau dia dah rosakkan puasa dekat sini, dia sempurnakan sahaja, tapi sempurna dia tu dari sudut surah sahaja, gambaran je. Mazhab Syafi'i cakap tak, sempurna dia tu maksudnya sempurna dari sudut syarak, maksudnya sah puasa dia. Habis dalam mazhab Maliki, kalau makan kerana terlupa, dosa ke tak? Mazhab Maliki cakap makan kalau terlupa dia tak berdosa. Dosa ternafi daripada dia, tapi puasa dia tak sah dan dia kena ganti. Lupa tu uzur untuk dia tak kena dosa. Mazhab kita cakap lupa tu uzur untuk dosa tak kena, puasa pun boleh sah lagi. Okey. Fa inama at'amahu Allahu wa saqah. Ini kerana Allah yang bagi dia makan dengan minum. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarah Umdah dia, Ihkamul Ahkam, Ibnu Daqiq Al-Aid kata fi'il beri makan ni, fi'il makan tu Allah idhafahkan kepada diri Allah. Maksudnya Allah idhafahkan kepada Allah. Allah yang bagi makan, Allah yang bagi minum. Kan? Dan satu perbuatan bila diidhafahkan kepada Allah, mestilah perbuatan tu perbuatan yang baik. Betul? Fi'il af'alullah ni baik belaka. Mestilah yang baik. Kan? Mana boleh ithbat sifat yang buruk ataupun cacat ataupun lemah kepada Allah. Jadi bila Allah nisbahkan memberi makan tu kepada Allah sendiri, Allah yang bagi dia makan, Allah yang bagi dia minum, maksudnya perbuatan dia baik, perbuatan dia tak ada masalah. So mazhab Syafi'i cakap ini dalil lagi kuat bahawa dia tak batal puasa pun. Bukan sahaja Nabi SAW suruh sempurnakan, yang mana bila dah sempurna tu dari sudut syarak maksudnya sah, bahkan Allah idhafahkan bagi makan tu kepada diri Allah, seolah benda tu mulia. Idhafah tashrif, yang bagi makan untuk Allah, bagi minum untuk Allah. Maksudnya tak ada masalah pun dia buat benda tu. Tak berdosa pun, tak ada masalah pun, bahkan sah. Untuk kuatkan lagi pandangan mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Okey. Ana rasa berhenti kat sinilah. Sebab hadis yang 180 ni panjang. Okey, mungkin kita next kelas kot 180 ni agak panjang. Walaupun dia tak best sebab kita berhenti sebelum penghujung fasal. Sebelum penghujung bab, tapi tak apalah. Okey, sekali-sekala kita buat benda ni. Sebab sepatutnya kita elok kita masuk fasa seterusnya, kita ambil satu hadis kan. Tapi masa tak cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke? Ustaz, boleh anda tanya Ustaz? Okey, tafadhal. Hadis yang hadis 179 ni, boleh ke kalau kita nak kiaskan dengan perbuatan lain yang membatalkan puasa juga? Boleh. Contohnya, Dalam mazhab Syafi'i kiaskan ke jimat boleh. okay. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kalau orang tu jimat dalam keadaan lupa pun tak batal puasa dia. Okey. Dikiaskan kerana ilah dia muftir lah ataupun mufattir. Makan tu membatalkan, minum membatalkan, jimat membatalkan. So jami' ataupun ilah dia kerana dia mufattir. Muftir atau mufattir. Baik Ustaz.
Satu lagi soalan. Tafadhal. Macam mana macam mana dengan jahil Ustaz? Maksudnya contohnya contohnya anak ada darah dalam mulut. Gusi berdarah. Masa tu anak tak tahu yang telan darah ni boleh membatalkan puasa. Jadi anak pun telan. Kayaknya perbuatan anak tu sengaja, tapi dalam jahil, jahalah. Sebab tu Macam mana? itu kita akan belajar dalam fiqh nanti. Cuma nak bagi jawapan secara ringkas lah. Sebab tu dalam bab puasa berkaitan dengan perkara yang batalkan puasa ni, mufattirat ni. Ada sebahagian mufattirat ulama mazhab kita klasifikasikan sebagai dia mufattir yang ramai orang awam tak tahu. Faham tak? Yang bukan maklum min ad-din bid-darurah, memang orang awam tak tahu. Kadang-kadang sebab macam yang tersebut tadi, isu telan air liur contohnya. Bila telan air liur yang boleh batalkan puasa, ramai orang awam mungkin tak tahu. So bila dia melibatkan mufattir yang ramai orang awam boleh tak tahu ni, maka dia diberi keuzuran kalau dia jahil. Secara umum lah jawapan dia. Okey. Ada soalan? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Tentang tak boleh puasa selepas separuh Syaban. Apakah kadar adat yang bolehkan dia puasa selepas separuh Syaban? Contoh puasa kami itu dah berapa lama? Imam Ibnu Hajar, Al-Haytami dalam Tuhfah kata tathbutu al-adah bimarrah. Dalam keadaan ni adat boleh sabit dengan sekali je. Maksudnya kalau sebelum separuh Syaban dia puasa Isnin Khamis sekali je, itu cukup jadi adat bagi dia. Dalam mazhab kita ni, dalam isu adat mazhab kita unik. Ada sebahagian permasalahan adat sabit dengan sekali. Macam isu adat sebelum nak puasa, adat wanita yang haid, cukup sekali sebulan tu ada berlaku adat baru, sabit adat baru bagi dia. Dalam mazhab kita kadang ada adat yang tak dikhususkan dengan bilangan. Mazhab kita dalam isu adat ni menarik lah. Dia ada perbezaan dalam furuk. Okay? Dalam isu puasa ni, adat dia sabit sekali. Sebelum separuh Syaban, kalau dia ada puasa Isnin Khamis sekali, itu dah sabit je adat bagi dia. Okay? Imam Ibn Hajar naskan dalam Tuhfah, wa tathbutul adatu bimarrah. Jelas Okey. Tak ada Okey. So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah saya cakap daripada dia sendiri. Semoga antum dapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa kelas akan datang. Kelas Abi Syuja'. Kelas Abi Syuja' kita akan banyak cerita furuk fiqh lah. Kan? Sebab kelas ahli hukum ni kita mungkin fokus lebih kepada bahasa, kepada usul kan. Kelas Abi Syuja' kita fokus kepada furuk fiqh lebih. Okay? Yang baik itu daripada Allah, yang lemah silap cakap daripada diri sendiri. Semoga antum semua dapat manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها